Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjukkan tutorial cara buat ketupat palas dari pulut susu yang semestinya sedap. Okey, mula-mula sediakan pulut. Kita kena gunakan pulut susu daripada Thai. Boleh belilah di kedai ataupun lagi banyak boleh beli terus di Perlis, ada banyak jual lah, atau di kedai lah. Kita guna pulut susu 5 kali 5 kali. Ini pulut ni memang terbaik. Okey, saya guna dalam 1,5 bungkus, iaitu 1 kilo. 1 bungkus tu 1 kilo, anggaran 1 kilo lah, 1 bungkus setengah lah. Kemudian basuh sekali lalu dan rendamkan selama 5 minit saja. Dan kemudian kita sediakan santan. Kita masakkan santan dalam anggaran 1 kilo santan. Ni santan ni santan pekatnya yang boleh beli santan segar lah, segar daripada kedai ataupun daripada market. Selalunya dapat daripada market lah. Okey, dan tambahkan air agak-agak lah, dan kacau-kacau hingga mendidih. Kemudian kita masukkan pulut yang dah dicuci bersih dan ditoskan air. Ini petua yang mudah sebab saya tak boleh tunjuk banyak mana santan. Petua dia lebih sikit lah. Paras pulut dengan santan tu, maknanya santan dia lebih sikit daripada paras pulut dalam setengah inci. Dan kemudian kacau, sentiasa kena aduk kacau lah. Kacau perlahan-lahan, jangan berhenti. Jangan lupa masukkan juga daun pandan untuk lebih wangi ya. Dan masukkan sedikit garam. Garam bagi lebih sikit tak apa, tapi jangan terlalu lebih, dia akan masin. Garam dan sedikit, kalau suka rasa manis, sedikit gula. Sikit ya, dalam 1 sudu macam tu. Okey, dan kacau-kacau lah. Pulut ni boleh juga dimasukkan kacang panjang. Bukan kacang panjang, kacang tanah. Atau leleng kacang yang kita suka lah. Okey, tapi saya buat yang kosong sebab yang kosong lagi tahan lama. Dan cara nak kacau pulut ni, dia jangan sampai terlalu kering dan pecah minyak. Dia macam ni ya, dia kering tapi lembap dan masih lagi nampak santan tu, masih lagi santan yang belum jadi minyak, tak pecah minyak. Kemudian bila dah kering tu, kita kena slowkan api dia, kecilkan api dan tutup periuk ni dalam 5 minit. Kemudian buka balik ya. Jangan lama sangat, nanti dia akan masak. Dia dalam setengah masak saja. Pastikan jangan terlebih masak. Okey, kemudian terus boleh cedok dalam masa panas-panas tu, terus boleh cedok masuk ke bekas. Ni kita nak membalut nanti. Dia nak balut ketupat ni, dia kena pulut yang kita kacau tu masih keadaan panas. Kalau sejuk kita balut, dia tak berapa cantik. Masa panas dia lebih mudah dibentuk. Bila dia sejuk dia agak keras dan rasa melekit dan liat sikit. Okey, ni kita nak mula membalut ketupat. Sebelum tu daun palas tu kena lerai, kena buka dan jemuk panas dululah. Okey, kita bentukkan bentuk 3 segi dan pastikan tidak ada lubang. Kalau ada pun sikit ya, jangan nampak lubang besar, dia nanti pulut tu dia akan keluar. Masuk air, masa kita rebus dia masuk air pula, dan pulut tu boleh terkeluar. Jadi masukkan pulut dalam bentuk daun palas yang kita dah bentukkan 3 segi ni, masukkan, padatkan. Kemudian kita halalkan bahagian tajam tu ke menghalau badan kita, dan kita terus tarik bahagian hujung, agak bahagian tengah lah ni, bahagian tengah daun palas. Kemudian pusing bagi jadi 3 segi.
Dan sisipkan bahagian hujung daun palas tu di sudut sebelah kanan, sudut bawah sebelah kanan, dan tarik ke atas. Dia akan jadi 3 segi. Kemudian pusing-pusing bahagian atas tu, lebihan dia, bahagian yang daun atas yang terlebih ni kita nak kena pusing, nak tutup atas tu. Pastikan kita tutup dan pusing-pusing-pusing. Terus kita buat simpul. Kita simpulkan dia, tak bagi pulut tu terkeluar. Ni simpul dan tarik kuat. Tarik sampai betul-betul tersimpul lah, tersimpul kemah lah, bagi simpul kemah, dan dia akan jadi bentuk cantik dan letak. Kita buat pula yang kedua. Ini ketupat yang kedua. Masukkan pulut macam biasa. Masukkan pulut tu, tekan sampai penuh. Ketupat yang cantik dia kena cekang. Dia tak boleh, bila cekang maknanya kena bubuh pulut tu penuh. Sebab pulut tu dalam keadaan setengah masak dah. Masa kita rebus nanti, dia terus masak saja. Kita boleh rebus ataupun kukus. Okey, kita pusing daun tu. Buang lebihan-lebihan yang di hujung, di sudut hujung tu, dan pastikan bagi tertutup. Tengok dengan teliti. Ni saya buat macam mana, tarik ke atas sampai tutup, hujung-hujung tu tertutup. Dan kita di bahagian atas jambul tu, kita pusing dan kena simpul bahagian atas jambul dia ataupun hujung kepala dia. Dan teruskan buat lagi. Pusing daun tu macam mana, tengok. Ni saya tunjuk banyak biji bagi kita semua dapat tengok dengan jelas cara nak buat ni. Dan boleh ikutlah, saya harap boleh ikut, boleh buat. Yang pemula baru nak belajar membalut ketupat ni, boleh buat ketupat dengan mudah, tak susah mana. Tapi kena dengan penuh kesabaran lah. Macam mana nak simpul, macam mana nak sisip dia, macam mana daun dia. Kalau daun tu macam kecut, kena tarik sikit macam tu, ubah-ubah sikit, kena ejah-ejah sikit. Nak tarik banyak kali juga. Kalau setengah tu dia ikut daun lah. Kalau daun dia tak berapa cantik, daun dia menguncup sikit, dia susah sikit. Tapi pastikan ditarik banyak kali tu, dia akan elok ejah-ejah itu. Banyak kali tarik. Tertutup semua hujung. Dia atas daun juga. Kalau daun tak cantik, daun pendek, daun besar, dia akan menjadikan susah juga kita nak buat. Jadi kena pandailah memilih daun ketika kita beli tu. Dan kalau nak hasilkan ketupat yang cantik, kena buat. Jangan lupa sentiasa nak masukkan ke ketupat, nak masukkan pulut dalam kelongsong ketupat ni, kena sentiasa basuh tangan lah. Tarik, pulas, pusing sikit. Bahagian sudut atas tu bagi tertutup, dan sisip daun tu masuk. Pusing sikit. Tarik yang di atas. Tarik lebihan daun tu ke atas. Dah jadi lah. Dan pusing-pusing, buka sikit daun dia atas tu. Kita nak bagi dia tutup, tak mau bagi pulut tu terkeluar. Dan simpul pun kena ada cara dia. Simpul
Kalau yang terpendek, inilah kalau daun-daun yang pendek, dia susah nak tarik, kena guna kain atau tisu lah nak tarik. Yang ni yang pendek sikit, kena tarik kuat. Ni ketupat yang mesti kena cekang. Cekang maknanya kembung dan dia padat elok lah, dia padat. Nanti masa kita rebus tu tetap cantik. Okey, kita buat banyak biji. Buat sampai habis lah. Ni dalam 1,5 kilo ataupun sebungkus setengah, boleh dapat dalam 40 lebih biji, dekat 50 biji ketupat. Dan ni bila dah siap disimpul semua ketupat ni, kita kena gunting gunting agak-agak 1 inci lebih, bagi lebih 1 inci daripada simpul yang kita buat tu. Ini kita nak pakai dia punya lebihan yang kita gunting ni kita nak pakai untuk semasa nak merebus ketupat. Jangan buang pula. Ini nak pakai benda yang kita potong ni nak pakai. Lebihan daun palah ini. Atokkan, susun dalam bahagian bawah kuali. Kuali boleh lah kalau nak merebus ni, dia kena dalam periuk yang bertutup. Tak boleh guna kuali lah, dia kena dalam periuk. Dan kita susunlah ketupat tu hak buah yang besar ataupun biji yang besar kita letak di bahagian bawah, dan bagi ada lubang-lubang sikit berselang-seli. Yang kecil sikit kita letak di atas. Susun dan pastikan periuk ni jangan kecil, dia kena periuk yang lebih besar. Maknanya kalau ketupat tu kurangnya setengah daripada periuk kita nak isi ketupat tu. Sebab kita akan masukkan ayak lagi. Ayak pun bagi sama paras dengan ketupat. Itu basic. Itu kita rebus lah. Ini rebusan yang mula-mula mendidihan yang pertama. Memang kena tutup lah. Ni agak dalam setengah jam. Kita rebus ni lama juga. Dia makan masa dalam 2 hingga 3 jam. Selalunya 3 jam rebus. Kita kena rebus api tinggi hingga kering ayak. Dan sentiasa bertutup. Ni saya buka untuk bagi anda semua tengok macam mana kita merebus dan semakin susut ayaknya. Ni dalam masa sejam lebih macam tu, dia susut tinggal sikit dan sekarang dah kering. Kita dah boleh angkat. Dia kering sampai bunyi kruk 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 kruk. Maknanya sampai dia nampak minyak di bawah tu, dia dah ayak tu dah kering, dia akan jadi berminyak. Boleh angkat lah. Angkat pun tak boleh pegang dengan tangan. Kita kena pegang dengan guna alat pemegang lah. Sebab kalau kena tangan dia mudah basi. Okey. Sehingga jangan lupa ni hasilnya. Kita dah sedia, boleh bila dah sejuk boleh makan lah. Sehingga bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye. Terima kasih. Salam hormat dari saya. Selamat mencuba.